بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah. Syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time pada halaman 147 ya. Pada hari ini kita di hujung tahun kita tahun 2020 yang pastinya penuh dengan himbauan tentang nostalgia pengalaman kita yang pelbagai, ada yang indah, ada yang mungkin memeritkan, tetapi yang pastinya kita bersyukur pada Allah SWT salah satu daripada nikmat besar pada tahun ini ialah My Quran Time, baca faham amal, untuk kita sama-sama baca, untuk sama kita fahami dan kita ingin beramal dipimpin oleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Kita dah di hujung tahun Ustaz, 30 hari Allah bulan. Allah. Ya. Insya-Allah. Kita dah besok dan kemudian bermulalah tahun baru kita, ya, bukan tahun hijrah ya, ini tahun Masihi, tetapi yang pastinya pengalaman tahun ini Ustaz, macam mana pengalaman tahun ini kalau Ustaz simpul dalam masa setengah minit? Macam mana, silakan. Masya-Allah. Saya rasa satu pengalaman yang cukup luar biasa bersama dengan mukjizat teragung. Walaupun kami berada di dalam kaca TV ataupun berada di stage untuk menyampaikan ilmu, sebenarnya pada masa yang sama juga saya banyak menimba pelajaran ilmu daripada Ustaz Fazrul dan juga daripada sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa bersemangat buat nota dan sebagainya. Itulah menjadi sumber inspirasi kita, insya-Allah. Betul ya. Jadi kita doakan dengan kehadiran tahun baru ini kita terus berazam terus untuk mendalami kepada Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan ya, kita share di Facebook. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita mengingatkan tentang betapa pentingnya kita memuji pada Allah pada setiap masa. Alhamdulillah
Rabbil Alamin. Hanya pujian itu tertentu, hanya khas khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang menciptakan tanaman, yang menciptakan binatang ternakan. Dan yang itu kita belajar pada hari semalam, di mana Allah menyatakan bahawa peranan binatang ternakan itu adalah sebagai hamulatan wa farsha, iaitu sebagai pengangkutan dan juga sebagai wafarsha untuk disembelih, untuk dinikmati. Kulu mimma razaqakumullah, untuk dimakan, jangan sampai kita mengikut kepada syaitan. Banyak perkara tentang syaitan, makan melampau-lampau ataupun makan perkara yang haram, ataupun diletakkan binatang tersebut sepatutnya untuk manusia tapi diserahkan kepada berhala. Jadi mari kita lihat kepada sinopsis halaman 147 pada hari ini, iaitu pada ayat 143 hingga ayat 144, dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama ialah Allah menempelak kepada orang-orang yang menggunakan kurniaan Allah ini untuk mensyirikkan Allah, ya, pada ayat 144. Dan kemudian diikuti pada ayat 145, makanan yang diharamkan kepada kaum muslimin, ya, tak banyak jenisnya, tetapi jika melampau dalam kehidupan, itulah yang berlaku kepada kaum Yahudi. Apakah yang diharamkan? Kerana mereka melakukan bugha ataupun melampau, ya, derhaka kepada Allah, Allah susahkan lagi kehidupan mereka. Jadi mari sama-sama kita baca dua ayat dahulu, daripada ayat 143 hingga ayat 144, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul, Ismail dan seluruh penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya sayangi sekalian. Kita nak teruskan hayatuna ma'al Quran, kehidupan kita bersama dengan Al-Quran. Moga-moga inilah perkara yang terindah dalam kehidupan kita. Kita bersama dengan Al-Quran, kita mendengar Al-Quran, membaca, kita menyemak dan kita tadabbur Al-Quran, dan yang paling penting sekali kita beramal dengan Al-Quran. Moga-moga hidup kita ni terus dipandu wahyu ilahi. Baik, kita akan baca daripada ayat yang ke-143 dan 144, dua ayat. Mungkin ada yang tertanya kenapa di permulaan Ustaz Tirmizi baca ayat 142. Mungkin nanti Ustaz Faz akan mulakan terangkan nanti, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله.
ayat daripada surah Al-An'am menyambung sebenarnya Ustaz ya. Bila Ustaz baca ayat 142 tadi, sebenarnya dia adalah sambungannya daripada ayat 142 membawa kepada ayat 143. Kalau kita baca terus ayat 143 mungkin kita tak berapa faham sangat ya. Apasal tiba-tiba ada 8 azwaj, iaitu haiwan ternakan yang berpasangan. Betul. Ya. Jadi sebenarnya sambungan daripada ayat sebentar tadi, ini istilahnya dalam bahasa Arab tanasub ataupun kaitan ya, yang bercakap tentang bagaimana syaitan menggoda manusia, menjadikan manusia ini ataupun syaitan ini sebagai musuh yang nyata. Mereka ataupun syaitan ini menggoda, menipu manusia dengan thamaniyata azwaj. Dia memasukkan idea 8 pasangan ataupun 4 pasang lah, 4 pasang. Maksudnya ada 2 dhani, iaitu kibash, biri-biri. Dan yang keduanya adalah 2 lagi, iaitu wa minal ma'zis nathnain ya, ma'zis nain, susah nak sebut Ustaz ya. Pasal zai dengan tha, zai dengan tha makhrajnya dekat-dekat. Zai apa ni di belakang gigi bawah. Adapun tha kena keluar lidah sikit bawah gigi atas. Jadi ma'zif, zai jangan keluar lidah, tapi bila tha kena keluar ke lidah. Dia kena tenang sikitlah nak cakap tu ya, baru boleh keluar ya. Ma'zif nain ya. Kalau gopoh susah nak jumpa. Betul. Baik. Jadi maksudnya ma'zi ini adalah kibash biasa ya, kambing. Ithnain, 2 ya. Jadi apakah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhujah kepada orang-orang musyrik ini ialah adakah 2 jantan ni yang diharamkan ataupun 2 betina yang ataupun yang mengandung itu yang ada rahim itu yang diharamkan. Jadi nak ceritanya ialah yang pilih-pilih ada 2 kibash, jantan betina, 2 ma'zi tadi, jantan betina. Mengapa diharamkan ataupun dihalalkan special untuk lelaki, untuk perempuan, ataupun kandungannya untuk lelaki sahaja? Pasal sebenarnya bila menggunakan hujah yang sama. Itu penting tuan-tuan ya. Nabi menggunakan hujah yang sama, sebenarnya yang diharamkannya apa? Adakah yang jantan 2 ke, ataupun yang betina 2 ke ya, ataupun yang mengandung yang ada dalam rahim tersebut. Jadi bila mereka menggunakan kompleksiti ya, benda yang cerewet, sebenarnya bila berhujah balik mereka pun berfikir, oh sebenarnya bukan tak perlu pun, tak ada logik apa pun, tak ada sebab apa pun untuk menerima hakikat tersebut kecuali orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi uni ya, jelaskanlah kepadaku dengan ilmu in kuntum sadiqin. Jadi asasnya apa? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada asas ilmu. Mereka hanya adalah orang yang mendustakan dan mereka tidak berasaskan kepada ilmu dalam membuat syariat ataupun amalan harian. Dalam kehidupan Ustaz ya, ada orang yang kata kena bagi jamuan kepada laut lah ya, jamuan kepada gunung berapi. Saya pernah pergi ke gunung dekat Indonesia, ada penduduk di sekitar gunung tersebut. Jadi dia setiap tahun itu dia bagi lembu seekor. Kalau bagi kepada kita tu boleh tahan kan, sedap makan itu, dia bagi pada gunung makan apa kan? Kerana apa? Pasal dia kata bahawa kalau tak bagi nanti ada penunggu dekat situ yang akan menyebabkan gunung berapi itu meletus dan akhirnya menyusahkan mereka. Tapi bagi-bagi pun meletus juga. Lepas tu bila meletus itu, bila meletup, dia kata ini sebenarnya tak cukup, tambah lagi. Tak ada ilmu, tidak ada asas, tetapi kerana manusia ini ada elemen takut pada perkara ghaib ya, takut pada perkara ghaib, benda yang tak nampak, tetapi kita kena ingat bahawa kita hanya wajib beriman pada perkara ghaib ya. Iman dan khurafat 2 perkara berbeza. Iman atas dasar ilmu, tetapi khurafat adalah tanpa ilmu. Nabi udi yang dinyatakan di sini, beritahu kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar untuk beritahu kepadaku ilmu kalau kamu betul-betul orang yang betul. Padahal sebenarnya mereka memang tak betul, mereka juga tidak ada ilmu. Jadi ini cara penghujahan jidal yang diajarkan oleh Allah, tapi kena ingat tuan-tuan ya, maksudnya ini fasa ketiga. Fasa pertama ialah kita dah sampaikan pada kawan-kawan kita. Kalau ada yang kata kita nak berhujah dengan mengapa dia punya berhala binatang A, binatang B, binatang C tersebut ya, kita kena ingat bahawa itu wajar setelah kita sudah menyampaikan mesej tauhid kepada kawan-kawan kita. Baik. Seterusnya apakah lagi? Tadi dah ada 2 wa minal ibil
ya, wa minal ibilith nain, daripada unta dua jantan betina, wa minal baqar, daripada lembu dua juga jantan betina. Qul katakanlah, adakah dua yang jantan diharamkan, ya, adakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada di dalam kandungan kedua-dua betinanya? Masih lagi guna argument hujah yang sama. Pasal nak cerita ialah mereka kata yang ini istimewa, yang ini istimewa. Jadi bagi lagi satu soalan yang makin memeningkan kepala. Pasal apa? Pasal tak ada asas ilmu. Bila ada asas ilmu kita boleh jawab Ustaz, ya. Bila ada asas ilmu, contohnya bahawa alam ini diciptakan oleh Allah SWT, adakah Allah ciptakan juga pasir? Yes, betul, kan? Manakah yang halal untuk dimakan? Adakah lembu betina, lembu jantan, dua-dua halal? Kita ada ilmu konsisten sepanjang kita menjawab perkara tersebut. Jadi adakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Jadi berhujah lagi, adakah Tuhan memang betul-betul menjadi saksi kepada yang ini halal, yang ini haram, yang ini untuk lelaki sahaja? Tanya balik. Pasal apa? Pasal kalau tanya adakah Allah menjadi saksi, sudah tentu jawapannya ialah tidak. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Bila kita buat special Ustaz, ya, dia contoh macam nilah, dia kita dah 30 hari bulan, kan, 25 hari bulan. Kalau saya di US dulu ialah 25 hari bulan, sama dekat Malaysia pun. Bila orang cakap Santa Claus, kan, Santa Claus sebenarnya tak ada pun, tak ada dalam sejarahnya, dia dibuat-buat sahaja, kan, dibuat-buat, dan kemudian Santa Claus bawa hadiah. Jadi apa yang berlaku ialah sebelum hari Christmas 25 hari bulan, kalau di US itu orang berpusu-pusu pergi ke supermarket beli apa? Beli hadiah. Pasal dia nak nyatakan bahawa sebenarnya kita nak ceriakan anak-anak ini, dan Santa Claus adalah satu figure, satu tokoh yang penting dalam menyambut Christmas. Kesannya apa Ustaz? Bisnes jalan. Rupanya itu adalah agenda untuk melakukan pelbagai perkara, padahal tak semestinya kena bagi hadiah pada 25 hari bulan ataupun hari bapa, hari ibu, hari apa lagi, macam-macam hari yang ada. Sekarang ada hari baru Ustaz. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 12, 12, kan? Okey, kalau kita sekadar untuk kita meriahkan, okey, tetapi kalau katakan ia menjadi satu upacara ataupun mesti berlaku pada waktu itu, tak dapat hadiah, ibu terasa. Kan? Adik-beradik boleh kata, apalah abang ni tak bagi hadiah pada hari ibu, kan? Tak ingat ibu ke? Itu sebenarnya adalah satu cara berfikir yang silap, dan inilah yang dibawakan dalam ayat ini. Ada asas ke? Kan? Kalau kita nak bagi tanpa kita memaksa-maksa, bukan sebahagian daripada agama, okey, ya. Dan lepas itu Allah menyatakan faman azlamu, ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menipu bagi Allah, mendustakan, menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim di sini salah satunya ialah kerana melakukan syirik. Syirik menyebabkan seseorang itu melakukan penipuan kepada tanaman dan juga haiwan yang Allah berikan sebenarnya adalah untuk semua manusia, tidak perlu ditipu-tipu kerana ada agenda tersendiri yang ingin disampaikan. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Zaujun, ya, zawaja ini maksudnya berpasangan. 81 kali disebut dalam Al-Quran untuk manusia. Zauj ini sama ada pasangan lelaki ataupun pasangan perempuan. Dalam ayat 143 Allah menggunakan perkataan thamaniyata azwaj, iaitu 8 haiwan yang ada pasangan. Inilah yang ditipu oleh syaitan untuk dikultuskan, untuk disucikan, dan kemudian apa yang jadi ialah bila ada haiwan tak boleh makan Ustaz, dia boleh jual lain. Kan, pasal itu tak boleh makan, disucikan apa sebagainya, dia boleh jual lain. Lepas tu ada lagi yang diletakkan untuk di depan berhala untuk memastikan lebih banyak lagi sale, banyak lagi jualan yang berlaku. Jadi daripada dua ayat yang kita baca pada hari ini, mungkin Ustaz ada sesuatu yang Ustaz nak komen dari segi realiti hujung tahun lah Ustaz. Pasal kita cakap tentang tauhid, kita cakap tentang azam tahun baru, taklah semestinya tahun baru ini kan bila-bila pun kena berazam, tapi apa perkara yang Ustaz mungkin nak ingatkan kepada masyarakat berkaitan dengan menjaga tauhid, menjaga akidah pada waktu ini? Tahun 2020 dah nak habis dah. Tahun 2021 apa perkara penting? Pasal dalam surah Al-An'am ni banyak cerita pasal rezeki. Sila Ustaz.
Baik, susah juga nak jawab ni. Walaupun Nasihat. soalan umum je kan. Umum pasal kita Tapi nak masuk 2021 saya ni. pasal ini bila sebut rezeki ni, bila sebut rezeki ni orang kita pun suka, semua manusia suka bercakap tentang keberkatan. Nak rezeki yang berkat, sumber yang halal, semualah, anak yang berkat, keluarga yang berkat, rumah yang berkat. Okey. Semua manusia bila suka bercakap perkataan barakah. Tapi kita lupa sumber barakah iaitu Al-Quran. Betul. Kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini adalah kitab yang berkat. Berkat apa? Berkat kalau kita sentiasa Al-Quran, yubarik fi waqti, pada waktu kita, pada hati kita, pada keluarga kita, pada semua. So kalau kita nak keberkatan, kita kena sentiasa untuk tidak pernah rasa jemu, tidak pernah kenyang. Sebagaimana kata Sayyidina Osman, kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang, rasa cukup dengan Al-Quran. Dan kita biarlah kita rasa satu hari nanti kalau kita berpisah sehari dengan Quran, hati kita tak sedap, hati kita tak tenang. Itu tanda jiwa kita benar-benar bersih, mudah-mudahan, dan dahagakan kepada kalam Allah. Kalam Allah. Dan lebih daripada itu Ustaz, kalau katakan hati kita pun memang ada dosa, betul, ada kotoran, bila kita baca Al-Quran ini, ia menjadi seperti air kan, dia akan mencuci sehingga kan hati kita bening, bersih, dan daripada rezeki yang haram itu kita diberikan ilham, kekuatan, diberikan hidayah. Itu yang penting. Quran ini sebagai sumber hidayah, kita ada kekuatan, Allah pimpin untuk keluar daripada sumber yang tidak berkat. Walaupun orang cakap mesti buat pinjaman begini, terpaksa langgar peraturan, tapi kita kata tak, saya akan ikut peraturan. Ada peraturan saya ikut, kalau tak ikut saya tidak akan laksanakan. Kekuatan itu hasil hidayah muhtadin yang kita belajar semalam. Moga-moga kita dapat ambil peringatan. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan insya-Allah seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Semalam kita dah terangkan tentang perbezaan di antara nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin. Yang mana nun sakinah itu adalah nun yang tidak ada baris, iaitu nun sakinah, nun mati. Tanwin adalah suara nun mati. Tanwin apa? Tanwin ni suara nun mati. Rupa nun tak ada, tapi bunyi nun mati. Sebab tu dia tak pisah nun mati dan tanwin. Hari ini kita nak sambung apakah dua lagi perbezaan antara nun sakinah dan juga tanwin. Boleh kita lihat pada skrin kita. Yang perbezaan yang ketiga antara nun sakinah dan juga tanwin ialah nun sakinah, nunnya ada di tengah dan ada di hujung kalimah. Contohnya walau kunta faddal, walau kunta, nun itu boleh berada di tengah kalimah, kunta berada di tengah kalimah, dan nun juga boleh berada di, nun mati juga boleh berada di hujung kalimah. Walam tu'min, dan banyaklah kita jumpa perkataan contoh min, man, nun tu boleh berada di tengah dan hujung kalimah. Ada pun tanwin, tanwin itu nunnya itu, suara nunnya itu hanya berada pada hujung kalimah sahaja. Tak ada kita jumpa tanwin berada di tengah ataupun awal kalimah, tidak ada. Di hujung saja. Contoh rahmatin, bi rahmatin ahadun, tidak ada rahmantin, tak ada contoh. Mesti di hujung saja. Dia di hujung saja dan dia tidak ada di tengah. Kemudian perbezaan yang seterusnya ialah nun sakinah, nunnya terdapat pada kata nama, isim ataupun kata perbuatan dan huruf. Itu nun sakinah. Adapun tanwin, nunnya hanya terdapat pada kata nama sahaja, pada isim saja. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, dia boleh faham lebih
itulah Ustaz. Tapi itu dia ada perbezaan dia. Tapi hukumnya dia sekali. Kalau nun ataupun tanwin mati bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah ni, dia ada hukum dia. Maka sama. Kalau nun berjumpa dengan hamzah, hukum dia izhar. Tanwin jumpa dengan hamzah, hukum dia pun sama izhar. Yang akan kita belajar satu persatu, slow-slow insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berbincang tentang tanwin Ustaz ya. Bila tanwin tu dia ada kaitan dengan isim tadi tu, menarik ya, pasal bila cakap tentang isim dengan fi'il, dia berbeza bila tuan-tuan jumpa isim, dia memerlukan kepada kajian. Dia ada satu ilmu yang tersendiri sebenarnya ya. Contohnya kalau kita belajar daripada halaman 147 ini, kalau cakap tentang ni contohnya kan, itu isim kan. Jadi kalau isim ataupun kata nama bukan sekadar Allah letakkan saja, banyak lagi objek-objek lain, tapi Allah letak itu mesti ada sesuatu yang menarik, dan mungkin pakar haiwan veterina, doktor veterina akan mengkaji, oh rupanya kibash ini ya, bila mengapa Nabi menggembala kambing contohnya, kerana dia ada kesan psikologi kepada Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang pemimpin. Pasal kibash ini ataupun kambing ini kadang-kadang dia satu kumpulan dan tiba-tiba satu seekor blank kan. Jadi si penggembala tidak boleh pukul dia. Pasal apa? Pasal kibash ni dia lebih lembut berbanding dengan unta. Unta boleh pukul ke lembu boleh pukul. Tapi kibash kalau pukul akhirnya mati. Dalam kehidupan ketika memimpin, kita tak boleh pukul orang. Kan, walaupun ada orang blank kan, dia tak tahu macam mana nak guna zoom contohnya, kemudian kita marah dia sampai dia putus harap untuk menggunakan zoom contohnya, kalau belajar online anak-anak kita, akhirnya apa, dia akan membawa diri dan akhirnya mungkin mati potensinya. Tetapi seorang pemimpin yang menggembala, kullukum ra'in, setiap kamu adalah penggembala, seorang pemimpin. Ra'in itulah yang Allah suruh kita ambil semangatnya daripada penggembalaan kambing. Walaupun tak semestinya kita menggembala, tapi psikologinya itu kita ambil. Jadi alhamdulillah, itu mengapa penting Ustaz ya. Nanti kita belajar lebih lagi tajwid, akhirnya kita belajar lagi ada kaitan dengan nahwu saraf di dalam bahasa Arab Al-Quran, pasti akan mencerahkan lebih lagi kepada Al-Quran kita. Kita teruskan dengan bacaan ayat 145 hingga ayat 146. Kita melihat bagaimana hujah demi hujah dibawakan di hujung-hujung surah Al-An'am ini untuk kita menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik, kita teruskan lagi hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Dua ayat terakhir muka surat 147, ayat yang ke-145 dan 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم
ربهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan dua ayat pada ayat 145 hingga 146 menyambung kepada perbincangan kita pada hujung ayat 144 sebentar tadi. Menarik ustaz ya, pasal bila Allah menyatakan faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban yudillan nas bighairi 'ilm, ya, pada hujung ayat 144, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim, iaitu yang menipu, mengada-ngadakan apa yang Allah tak cakap, Allah tak nyampaikan dalam al-Quran, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jadi ada beberapa kata kunci penting pasal bila bercakap tentang ilmu, ramai di kalangan tuan-tuan sekalian, di kalangan anak-anak kita yang dihantar ke universiti belajar kejuruteraan, belajar ke perubatan, belajar itu ini dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah nyatakan di sini, ilmu ini juga dipelajari oleh orang-orang terdahulu Ustaz. Ya, ada je orang yang menyembah berhala belajar jurutera. Kejuruteraan kan, buat bangunan dia semua fikir memang mantap tapi sembah berhala. Ada orang belajar perubatan memang jaga kesihatan dan sebagainya, tapi akhirnya dia masih lagi menyembah kepada syirik kepada Allah Subhanahu taala. Maka Allah kata innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim, iaitu dia belajar ilmu tapi ilmunya itu tidak mendekatkan dia kepada Allah SWT. Ini satu tamparan kepada kita semua, pada saya, kepada tuan-tuan, agar kita kena tengok kalau kita dah ada belajar SPM, belajar ijazah, belajar sampai diploma, master, PhD, kalau orang kata dia ni berilmu tapi bab tauhidnya dia masih lagi tidak mahu masuk Islam, ataupun kalau Islam pun dia tak nak merujuk kepada Al-Quran, ini dikira sebagai orang yang zalim, ya, orang yang sebenarnya dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Allah menyatakan pada ayat 145, qul, katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Jadi di dalam wahyu Allah tidak ada pun cakap apa yang diharamkan seperti mana yang dinyatakan oleh orang-orang musyrik tersebut. Illa ayyakuna, kecuali ini adalah senarai yang Allah nyatakan di dalam al-Quran. Inilah senarainya, ya, selain daripada yang kita belajar daripada surah Al-Maidah dan beberapa tempat lain. Yang pertama, daging haiwan yang mati, ya, itu yang pertama. Yang kedua, darah yang mengalir. Darah tak boleh makan, ya, tak boleh kita gunakan. Ketiga, daging khinzir. Seterusnya, kerana semua itu kotor atau haiwan yang sembelih bukan atas nama Allah Subhanahu taala. Jadi itu beberapa perkara saja, mudah, ya, ada 4-5 perkara saja. Tetapi barang siapa terpaksa bukan kerana keinginannya dan kerana darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat 145. Jadi famaniturra, siapa yang berada dalam keadaan mudarat, lapar ke buluh sampai boleh mati, dia boleh makan tanpa dia baghin wala adin, ya, jangan dia sedap pula ustaz ni, dia dah makan, dia lapar, dah kebuluh sangat, makan satu daging khinzir, kan, rasa tu macam sedap je, makan sampai 3 kilo, tak boleh begitu, ya. Itu baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi kalau terpaksa makan itu, Allah Maha Pengampun dan Allah tetap menyayangi kepada orang yang buat begini. Tapi kalau dia baghin ataupun adin, ya, melampau ataupun menginginkan gelojoh lah, dia nak makan banyak-banyak, sebenarnya Allah menyatakan kerana buralah, kerana baghin ini tamak, maka itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi pada ayat 146 ini disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita lihat ustaz, ya, dalam surah Al-Baqarah, mereka minta sesuatu yang menyusahkan, disuruh sembelih lembu betina Baqarah, tapi lepas tu dia kata warna apa, itu ini apa sebagainya. Jadi lepas tu makin lama makin susah. Itu sebabnya dalam agama Islam, bila Allah senyapkan, halal. Ya, tak payah pula kata bahawa kalau dalam ayat 143 dua pasangan ini diharamkan, ini special, istimewa, disucikan, itu semua tidak ada asas di dalam agama kita. Semuanya okey, digunakan untuk hamulatan, kalau untuk binatang ternakan ini untuk pengangkutan, dan juga untuk wafarsha, ya, untuk disembelih, untuk dimati sebagai hidangan kita. Baik, jadi di sini dalam ayat 146 disambung tentang bagaimana kesan kalau kita ni melampau ataupun kita ni tamak sangat, gelojoh sangat. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua haiwan yang berkuku
Kami haramkan kepada mereka lemak lembu dan kibas kecuali yang melekat di belakangnya atau yang ada di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Mencabar juga ustaz ni. Nak menentukan. Saya tengok ustaz bila baca tadi pun perkataan dengan hawaya Subhanallah. kan perkataan Al-mashtamalat. kan agak sukar. Nak bacanya susah, nak fahamnya pun boleh tahan juga. Macam mana kita lepas ni kalau nak makan sup tulang kan dia punya apa kalau ada daging dekat tulang tersebut tak boleh. Kalau ada lemak dekat dia kena keluarkan. Memang susah. Tapi mengapa mereka dapat orang Yahudi ni dapat syariat susah ini? Sebenarnya asalnya mudah aja. Tapi bila mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia bertanya banyak ya, apa yang Allah dah bagi tu tak cukup, dia nak lebih-lebih lagi, maka kesannya zalika jazainahum bi ba'yihim. Inilah balasan kepada ketamakan, kedurhakaan buah yang ada pada mereka. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kamilah yang maha benar. Mengapa di hujung tu maha benar? Menariknya ustaz ya, sebenarnya perkara ini kebanyakan orang Yahudi tak tahu pun. Kawan saya jumpa masa US, ada kawan Yahudi lah yang belajar satu kejuruteraan kimia tu. Dia selamba dia makan daging apa ke, dia sapu dia. Kan? Pasal orang umum tak tahu peraturan ini. Siapa yang tahu? Rabbai, imam-imam di dalam kira ulama ustaz-ustaz lah dalam agama Yahudi. Jadi bila Nabi Muhammad membongkar ayat ini, maksudnya ini bukan daripada Nabi lah, pasal Nabi pun tak tahu kan. Bila turun ayat ini, orang-orang yang Rabbai ini dia rasa macam mana pula engkau tahu? Kan. Jadi Allah kata wa inna lasadiqun. Kamilah yang sebenarnya yang maha benar, yang tahu kebenaran yang ada dalam agama Yahudi ini sendiri, orang umum pun tak tahu. Nak ceritanya apa? Ilmu, ya. Ilmu ini datang daripada mana? Wahyu. Bukannya ilmu yang sekadar diteka-teka, yang dibuat-buat, dan sebabnya muka surat 147 ni memang mantap dia punya isinya ustaz ya. Walaupun cakap pasal binatang ni, tapi di sebalik itu ialah pentingnya tauhid. Tauhid menyebabkan kita cari wahyu, wahyu menyebabkan kita dapat ilmu, ilmu menyebabkan kita berada pada kebenaran, tidak berfikir benda-benda yang menipu bagi peringkat, bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran pada halaman 147. Mungkin nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz ya, boleh? Boleh. Ya, ayat 146 ini agar kita jangan jadi macam orang Yahudi inilah, kita makin lama makin susah, ataupun kadang-kadang tuan-tuan sekalian ya, agama dah mudah kan, dah dibagikan panduan, tapi fikir lebih-lebih. 2021 ni saya nak buat apa ni Quran saya ni, pasal selama ni saya tak baca Quran, jadi saya nak khatam sampai 30 kali contohnya. Fikir benda yang menyusahkan lagi, padahal baca je perlahan-lahan, mana yang mampu, ya, tergagap pun tak apa. Jangan pula fikir nanti Allah terima ke tak, ya. Nanti kita bimbang okey, tapi jangan pula kita kata Allah terima kalau saya habis tadabbur sampai 30 juzuk pada tahun 2021, menambah-nambah perkara yang tidak ada asas. Khawatir sampai hidup kita menjadi lebih susah. Tak nak jadi seperti orang Yahudi ini sendiri. Kita baca sekali lagi ayat 146. Okey. Allah. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم
الصادقون. صدق الله. Surah Al-Azim. Itulah daripada ayat 146 untuk menegaskan kepada kita bahawa apa yang berlaku kepada orang-orang Hadu, orang-orang Yahudi itu adalah satu kesan balasan kepada mereka yang suka bibau yihim, ya, di hujung ayat 146 itu, iaitu kerana mereka ini melampau menginginkan tamak kepada apa yang diinginkan, istilahnya bau yihim ataupun bura, ya, melampau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menekankan bahawa hakikat perkara ini yang diketahui sebenar-benarnya adalah Allah, yang tahu ialah Rabbai imam-imam di kalangan orang Yahudi. Mengejutkan kepada orang-orang Yahudi di peringkat Rabbai itu kerana Nabi Muhammad tahu, rupa-rupanya Nabi Muhammad tahu ilmu itu datang daripada mana? Daripada wahyu. Mengapa dapat wahyu? Kerana Nabi dan kita semua bertauhidkan kepada Allah. Allah amat sayang, Allah akan pimpin kita dengan hidayah dengan surah Al-An'am. Jadi ini adalah kesimpulan membawa kepada situasi kita. Mari kita sama-sama perhatikan. Itu adalah beberapa situasi, ya, tentang bagaimana, ya, tentang cikgu yang mengajar, ya, ataupun kalau di sebelah kanan itu bagaimana, ya, si unta itu boleh berhujah balik apa yang dinyatakan oleh si pak musyrik itu, ya. Jadi kita tak nak jadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Di sebelah bawah itu adalah sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Jangan diambil ringan tentang makanan, dan yang diharamkan itu tidak banyak kategorinya. Ia adalah satu peraturan untuk kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita membawa kepada resolusi kita bagi halaman 147. Yang pertama, berhujah dengan ilmu untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Ilmu penting, ya, kita kena cari ilmu, jangan berhenti sampai ke lahat, ya, ke tiang di liang lahat. Yang kedua, untuk mengelakkan menjadi orang yang zalim, dalami ilmu, ya, kerana dengan ilmu kita terjauh daripada mendustakan Allah, menzalimi Allah dan menzalimi sesama manusia. Dan yang ketiganya, elakkan menyusahkan diri dengan pemikiran syirik atau kufur kerana ia kompleks tetapi tidak ada asas dalam ilmu Allah berikan kepada kita, padahal Allah sudah berikan yang terbaik untuk kita hidup sampai ke syurga. Sama-sama kita doakan kita dipandu ilmu wahyu, bukannya daripada nafsu dalam kehidupan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kehidupan kepada kami untuk sentiasa bersama Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hidayah daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa berpegang dengan kebenaran, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Kami yakin setiap perintah-Mu pasti akan ada manfaat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا شفيعا لنا يوم نلقى يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi orang-orang yang dipandu wahyu dengan ilmu yang Allah bekalkan. Makin lagi kita berilmu, tuan-tuan sekalian, kita makin lagi dipandu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kita belajar tinggi tetapi tidak melihat kepada wahyu, mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kempen bersama kita menyebarkan kepada institusi pendidikan, kepada sekolah rendah, sekolah menengah, bahawa sebenarnya belajarlah ilmu yang mendekatkan diri kepada pencipta sampai ke syurga, bukannya makin jauh, mungkin dapat banyak A, dapat 4 flat tetapi rupanya makin engkar. Itu bukan tanda bahawa kita mendapat ilmu yang terbaik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama berjumpa lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk sama-sama kita cari ilmu sampai ke liang lahat. My Quran Time, baca faham amal.